Kalau Okay, ada agak cuba try. sebab saya dah tekan ni recording ni. So tapi tak tahulah betul ke dia rekod. Rasanya macam baru je rekod. Entahlah weh. Tak apalah. Kita baru try kan. Okay. So kejap oh nampak dah cikgu punya screen buku teks ni. Korang nampak? Tak. Tak ada. Kejap cikgu buat lagi sekali. Tak ada. Kejap cikgu buat lagi sekali. Okey, sekarang nampak? Nampak. Okey, korang sebenarnya cikgu nak bagi tahu sikit kenapa cikgu suruh tukar daripada Teams ni, daripada Microsoft Google Meet tu pergi kepada Teams. Korang tahu tak kenapa? Tak. Korang tahu tak sebenarnya selama kita belajar guna Google Meet tu, cikgu tak boleh nak tengok korang. Dekat skrin cikgu tu dia nampak apa yang cikgu tunjuk je. Jadi cikgu tak tahu korang ni pandang cikgu ke, korang tengok phone ke. Faham tak? Faham? Jadi bila guna Microsoft Teams ni, cikgu boleh tunjuk slide dan juga cikgu boleh tengok korang, boleh berinteraksi dengan korang, nampak korang buat apa. Okay, so itu yang cikgu tekad nak cuba juga Microsoft Teams ni walaupun macam-macam halangan. Okay, tapi puas. Kita mengajar tu puas sebab saya nampak masing-masing kan. Okay, so sekian luahan saya. Okay, kita balik pada buku teks ni. Okay. Oops, silap. Alright Okay, so sekarang tadi dah intro, dah pergi sampai sini. Okay, ni buku teks korang. Okay, so maksud ni, okay, penting. Okay, sekejap. Macam ni lah. Bila kita nak guna, time ni lah dia hang ke. Alamak, tak apalah. Okay, hospitality. Okay, yang ni kita dah cerita tadi. Okay. Okay, peranan hospitality industry adalah untuk, okay. Sekejap. Okay, kita dengar ketukan tu kejap. Okay, dah. Okay, peranan industri hospitality adalah untuk, okay, kelas. Kenapa adanya bidang hospitality ni? Okay, saya nak bagi tahu you all, bila ada orang-orang macam kita yang dalam bidang industri ni, okay, barulah ada orang yang akan bekerja dekat hotel-hotel, dekat kedai-kedai makan. Tahu tak? Okay, kita orang yang bekerja dalam bidang tu, kita nak dia ada ilmu tau. Dia bukan sekadar bekerja di kedai makan macam kosong. Okay? Kenapa? Sebab orang-orang yang bagi servis ni, orang yang bekerja dalam bidang ni, okay, peranan dia memastikan setiap pelanggan dilayan dengan baik. You all suka tak bila orang layan you dengan baik? You pergi kedai makan pun, okay, you dapat orang senyum dekat you, tarikkan kerusi you, tipulah mana ada orang tarik kerusi kita dekat kedai-kedai makan tu kan. Tapi kalau you pergi kedai BNS tu kedai ni, you pergi dekat kedai makan dekat sini pun, you masuk je, selamat datang, lepas tu dia hulur menu, lepas tu siap suggest lagi, hari ni kita ada special ni dengan senyum kan. Kalau perempuan yang pergi, okay, yang datang tu lelaki handsome, baju kemas kan, pakai apron, topi sengit ke tepi. Apa perasaan awak sebagai wanita yang pergi ke kedai makan nak makan nasi ayam je? Apa perasaan? You akan, aku nak datang balik lah. Betul kan? Sama juga dengan tak nak balik. Ada pula wifi kan, memang tak balik lah. Kan? Okay. Maksud cikgu macam tu. Bidang hospitality ni, okay, dia sebenarnya banyak peranan. Peranan kita tu
besar. Okay. So memastikan setiap pelanggan dilayan dengan baik. Okay. Lepas tu memastikan semua kehendak dan keperluan pelanggan dipenuhi mengikut jenis perkhidmatan. Macam saya cakap tadi, you pergi kedai makan walaupun nak makan nasi ayam, okay, you nak bagi servis yang terbaik. Bila awak belajar, okay, awak dah belajar sampai Oxford University tu, okay, awak tahu apa kepentingan bidang hospitality ni. Okay, pula kalau awak pergi ke luar negara, awak tengok budaya dia orang. Awak tengok budaya dia orang. Macam mana dia layan kita walaupun di kedai-kedai biasa. Okey, jadi pengalaman yang awak kutip tu, bila awak balik ke sini, you akan lebih knowledgeable. You akan tahu, oh, kalau orang Korea macam ni cara dia, makanan dia macam mana. Okey, jadi layanan you pun akan jadi lain. Kelas, itu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Walaupun bekerja di kedai nasi ayam. Jelas tak apa saya nak cuba sampaikan ni? Yeah? Jelas. Tak, kalau you all tak jawab pun korang ngangguk je. Biar muka tu nampak concentrate. Yes, macam itu. Okay? Okay, next. Okay, memenuhi keuntungan agar perniagaan terus beroperasi. Kelas, kita semua tahu, okay, dalam Islam pun, okay, kalau kita, menjadi usahawan adalah antara pekerjaan yang boleh mendapat duit. Betul ke tak? Tak betul? Kan? Betul. Perniagaan adalah usahawan dan perniagaan adalah satu bidang yang mampu memberi kita pendapatan. Okey, tak kira you kerja, you jual apa, goreng pisang, nasi, lemak, apa benda kan, tapi semua tu boleh beri pendapatan kepada awak. Okey, jadi sebab tu bidang hospitality ni memperolehi keuntungan. Bila awak pergi kedai nasi ayam, okey, you boss you boss. Saya tak cerita kita pekerja-pekerja, kita boss. Kita bos dan kita sediakan tempat yang cantik, kita latih kita punya staff, okey. Bila awak sampai tahap macam tu layanan awak rasa orang akan datang balik tak dekat awak punya kedai? Kedai nasi ayam dekat Fasa 2 tu. Orang akan pergi tak? Pergi tak? Tak. Pergi. Pergi. Okay, orang akan pergi. So, awak akan dapat lebih banyak keuntungan. Okay. So, tadi peranan. Okay. So, yang ni kita dah cerita. Okay, next. Okay. Tadi tu kita cerita bidang. Okay. So, sekarang yang awak nampak depan mata awak ni, ini adalah contoh tempat kerja. Dalam soalan SPM pun dia boleh tanya. Nampak simple tapi kadang-kadang pelajar jawab salah. Okay, so contoh tempat kerja dalam industri hospitality kita ada hotel, restoran, agensi pelancongan, dewan makan asrama. Okay, so macam dewan makan asrama ni, awak boleh bayang tak? Awak boleh bayang tak dewan makan asrama? Awak bayangkan kita punya kantin sekolah Okay, boleh bayangkan? Kantin sekolah. Siapa tak mic tu? Boleh cikgu. Amalina. Oh, tak. Okey, tak apa. Okey, so bila bayangkan kantin sekolah kita kalau awak berjaya dapat pekerjaan ataupun tender, kita pakai tender tau. Orang yang kerja dekat kantin sekolah ni, dia akan fight untuk dapatkan tender untuk dapat macam kontrak lah untuk bekerja dengan dalam sekolah. Okey, jadi kalau awak sebagai seorang peniaga, awak dapat masuk berniaga di kantin sekolah, banyak tak duit awak boleh buat? Tak sure. Kelas, bila awak berniaga di sekolah, semua pelajar pagi dengan petang, dia beli dengan awak. Dia tak ada tempat-tempat lain dah. Dia terpaksa juga beli dengan awak hari-hari, setahun, Januari sampai Disember. So, adakah awak boleh buat keuntungan di situ? Boleh cari duit tak? Boleh. Sebab tu, bila kita cerita Dewan Makan Asrama ni pun, macam saya cakap lah, okay, kalau you dapat ni, kalau you bekerja pun dalam bidang ni, you boleh buat duit. Okay, Dewan Makan Asrama ke sekolah ke, okay. So, bidang kita ni, inilah antara contoh yang awak kena ingat, keempat-empat contoh ni, okay. Okay, next. Okay, kepentingan keselamatan di tempat kerja. Okay, sekarang kita dah cerita pasal
tempat kerja. Okey, bidang tempat tadi bidang. So sekarang di tempat kerja kita nak bercerita tentang keselamatan. Okey, kenapa penting nak jaga keselamatan di tempat kerja? Sebab ada 3 faktor ni. Okey, nyawa-nyawa. Okey, pertama kita nak selamatkan nyawa. Okey, kedua kita nak memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi. Maksudnya, okey, bila kita jaga keselamatan di tempat kerja, okay, kita boleh dapat keuntungan yang lebih tinggi. Okey, maksudnya apa kelas? Tak ada kemalangan. Kan? Kalaulah kelas berlaku kemalangan, awak tak jaga keselamatan di tempat kerja, okey, berlakulah kebakaran di tempat kerja awak. Okey. Apa yang akan berlaku kepada kedai awak? Tolong seorang terangkan apa yang akan berlaku? Ditutup. Tutup. Lepas tu apa jadi dengan bisnes awak? Bankrupt. Lingkup. Kenapa lingkup? Lingkup. Kenapa lingkup? Macam mana barang-barang dalam kedai tu? Atau disita. Disita. Yang kita cerita pasal kebakaran. Kebakaran ni. Hangus. Musnah. Allah. Okay. Bakar cikgu. Ya, okay. So, apa tadi ni? Bila awak tak jaga keselamatan di tempat kerja, berlaku kebakaran. Okay, bila berlaku kebakaran, awak dah kerugian dekat situ. Okay, sebab barang-barangan hangus, okay, tempat kerja pun dah terpaksa kena tutup. Okay, jadi awak tak ada pilihan, awak kena juga jaga keselamatan di tempat kerja. Okay, kemudian yang ketiga, mempamerkan reputasi perniagaan yang lebih baik. Maksudnya bila awak jaga keselamatan di tempat kerja, awak jaga pekerja-pekerja. Maksudnya kedai nasi ayam tadi tu, okey, awak jaga kebajikan pekerja. Okey, kalau diorang sakit, diorang boleh cuti sakit. Kalau diorang terluka, awak sediakan peti kecemasan. Okey, awak bila awak menjaga staf-staf awak, okey, pekerja tu terjaga, secara tak langsung dia memberi reputasi yang baik kepada kedai tu. Okey, sebab kadang-kadang benda tu kita boleh nampak tau. Saya bagi contoh Kalau awak pergi satu kedai makan, kadang-kadang kita tengok uniform dia je. Korang pernah tak perhatikan? Mesti tak pernah perhatikan kan? Tapi ini kalau cikgu lah, pergi ke kedai nasi ayam tadi, tengok pula waiter lelaki yang cikgu cerita, topi sengit, pakai apron kan, elok. Lepas tu dia ada uniform dia sama dengan pekerja yang lain. Dia image dia tu cikgu macam, wish, baguslah kedai ni, cantiklah, kemas je pekerja dia. Kan? Jadi itulah maksud mempamerkan reputasi yang perniagaan yang baik. Okay? So ada 3 kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. Okay? So dalam buku ni huraian dia lah. Okay, huraian dia you all boleh baca nanti. Okay, now kita cerita pasal akta. Okay, peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mengikut Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Okay, kita mesti kena menjaga keselamatan di tempat kerja sebabnya ada akta yang menuntut kita untuk kena wajib jaga keselamatan di tempat kerja. So yang awak perlu ingat adalah OSHA ni. Okay, OSHA ni OSHA. Keluar soalan kelas. Okay, dia suruh nyatakan apa akta yang akta keselamatan di kesihatan di tempat kerja mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okay, 1994 ni Akta 514. Okay, pendek kata, akta ni awak kena hafal. Okay, OSHA tu apa? Okay, apa matlamat dia? Okay, matlamat utama akta tersebut menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sihat dalam kalangan semua kerja dan majikan. Okay, majikan ni dia kena jaga keselamatan sebab ada akta ni. Okay, OSHA, apa lagi? Okay, Akta 15 ni, Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Okay, dalam ni menyatakan kewajipan, nampak ni. Wajib, majikan wajib. Okay, dan setiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan
okey, setakat yang praktik kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua pekerja. Okey, kelas. Bila korang habis SPM nanti, korang bekerja sambilan kan? Okey, korang kena berhati-hati. Okey, ada tempat ni, okey, dia mengambil kesempatan terhadap pekerja dia. Okey, maksudnya apa? Dia suruh awak bekerja sampai Isnin sampai Ahad. Dia tak bagi cuti. Kalau bagi pun mungkin sebulan tu dia bagi awak dua kali. Lepas tu kalau awak kemalangan, dia tak nak apa tu? Dia tak nak bertanggungjawab. Contohnya yalah awak dah tercedera. Lepas tu dia tak buat apa-apa, okey? So semua tu kita ni sebagai orang yang berpelajaran ni, yang kita pergi sekolah ni, awak kena tahu ni, okey? Ada akta yang melindungi awak sebagai pekerja. Okey, maksudnya kalau majikan tu dia tak jaga awak punya kesihatan ni dalam akta ni, okey? Kalau dia tak menjaga kesihatan, keselamatan dan kebajikan, okey? Dia boleh dikenakan tindakan. Awak boleh saman dia ataupun awak boleh kenakan tindakan lah, report dan dia akan kena. Korang faham tak apa yang cikgu cakap ni? Okay, sebab kebanyakan pelajar yang kerja part time kan, ex-student lah, yang tingkatan 5, dia kerja dekat mana? Dekat Tesco, kedai-kedai yang orang panggil alah yang kecil-kecil tu kan. Tapi kalau saya sembang dengan dia orang macam jual-jual tudung tu, okay, dia punya bos dia memang macam bully lah. Okay, nak solat susah. Korang faham? Bayang nak solat susah. Dia orang tak percaya. Bukan tak percaya, mungkin silap budak tu jugalah sebab dia pergi sampai 2 jam kan. Memanglah kalau 2 jam kau duduk untuk Zohor tu pelik lah pula kan. Kan maksudnya mengambil kesempatan, okey, staff tu pula mengambil kesempatan. Jadi tak boleh lah, memang salah dia lah. Tapi kalau awak ni jenis jujur, lurus, ikut je, ya 15 minit, baik, saya akan makan 15 minit. Okey, awak jenis yang jaga, tapi majikan awak tak menjaga kebajikan awak. Okey, jadi di bawah akta ni, okey, awak boleh report, okey, melakukan tindakan terhadap majikan awak. Jangan diam terima je bos awak buat apa. Sebab tu kita kena belajar kelas, okey. So now you tahu ada akta yang melindungi pekerja, okey. So ada akta 15, akta 24, akta keselamatan ni semua ni awak kena baca dan hafal akta tak ada cara lain, memang awak kena hafal. Okey, next. Okay, peranan agensi. Okay, yang ni kita nak tahu ni je. Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja JKKP ni, dia apa peranan dia. Okay, lepas tu KKM, Kementerian Kesihatan, apa dia punya peranan. Lepas tu bomba, okay, apa peranan dia. So ada 3 agensi dekat sini awak kena hafal. Okay, so short form dia JKKP, KKM dengan Jabatan Bomba lah. Okay, so 3 benda ni masukkan dalam kepala, apa dia punya peranan. Okey, so panjang lah, you boleh baca sendiri pun. Okey, Jabatan Kesihatan Keselamatan Pekerja. Okey, cari keyword point. Okey, memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Okey, so kalau you baca memang boleh relate. Okey, Kementerian Kesihatan. Dah nama pun kesihatan kelas. So, dia membantu individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan baik. Okey, lepas tu ni berkaitan kesihatan lah. Kemudian bomba. Okey, bomba. Awak jangan jawab memadam api pula. Okey, kalau peranan dia tu, dia bukannya padam api je. Memastikan khidmat operasi kebombaan dan penyelamat yang profesional dan berkualiti, membendung kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Ini ayat dia. Bukannya memadam kebakaran. Jangan jawab macam tu, okey? Alright, so next. Okey, yang ni pun hafal. Okey, kesan. Okey, bila berlakunya kemalangan, okey, dia ada 2. Satu kesan yang kita nampak nyata, satu kesan yang tersembunyi. Okey, korang sampai sini boleh tak ikut cikgu? Dah nak habis dah. Boleh ke ikut? Boleh kan? Boleh, Okey, cikgu. so cikgu cerita sikit. Okey. Sedihnya suara. Okey, cikgu ceritakan sikit. Okey, apa kesan yang nyata dengan kesan yang tersembunyi. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, macam tadi, kedai awak berlaku kemalangan. Okey, berlaku kebakaran. Okey, ada 2 kesan. Satu kesan nyata. Okey, kesan nyata tu kesan kita nampak dengan mata kita. So, yang pertama,
kecederaan atau kematian pekerja. Itu kesan nyata. Okey. Kalau kesan yang tersembunyi, kesan yang kita tak nampak tapi benda tu ada. Okey, maksudnya apa? Contoh, kos pembersihan kawasan kemalangan. Nampak saya letak dua tu je. Awak boleh beza tak kesan nyata dengan kesan yang tersembunyi? Boleh tak bezakan? Boleh? Boleh kan? So, kesan nyata ni, okay, ada 1, 2, 3, 4. Kena hafal 4. Okay, pertama kecederaan, okay, kematian. Lepas tu kerosakan peralatan. Maksudnya kalau kedai awak terbakar, awak tak jaga awak punya keselamatan di kedai awak, berlaku kebakaran. Bila berlaku je kebakaran, banyak benda yang terlibat tau. Kalau nyawa, okay, kalau ada orang yang kematian nyawa, ada satu hal dah. Lepas tu kerosakan peralatan. Habis peralatan beribu-ribu tu yang awak beli tu, yang awak gunakan rosak. Okay, so rugi dah situ. Okay, lepas tu majikan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh agensi kerajaan. Kalaulah awak sebagai majikan, awak tak jaga keselamatan awak, lepas tu berlaku kemalangan dan ada kematian, awak balik kena. So agensi majikan tu boleh dikenakan tindakan. Okey, orang ni saman, orang tu saman, orang ni ambil tindakan. Okey, sebab memang salah awak lah. Okey, majikan tak boleh, dia kena jaga keselamatan. Contoh paling senang saya bagi apa tau? Kedai yang tak menyediakan fire extinguisher tu. Apa fire extinguisher tu? Dalam bahasa Melayu apa? Pemadam api. Yes. Awak sebagai majikan, awak tak fikir, oh kalau berlaku kemalangan, macam mana dengan pekerja-pekerja aku? Kan? So, awak tak sediakan apa tadi? Fire extinguisher tu pun, itu dah satu kesalahan. Okay, jadi awak dah boleh kenalah tindakan tu. Okay. And then majikan dikenakan denda kerana tidak mengikut peraturan keselamatan dan garis panduan akta panduan kesihatan. Samalah dikenakan denda. Okay. You bayang awak tak letak fire extinguisher sahaja di kedai awak tu. Okay, pertama kematian. Kedua, kerosakan peralatan. Ketiga, okay, kena tindakan disiplin. Keempat, kena denda pula. Mau merana hidup awak. Betul ke tak betul kelas? Kan? Okey, sebab tu pentingnya kena jaga keselamatan di tempat kerja. Okey, lepas tu kesan tersembunyi. Okey, banyaklah awak bacalah Okey, kerugian produktiviti kerja, kos pembersihan. Lepas tu yang ketiga ni, melatih pekerja baru. Korang tahu tak? Benda yang paling sakit kepala kalau kita ada bisnes ni kan adalah kita punya staff keluar masuk. Okey, kalau kita tak jaga kebajikan pekerja kita tau. Kita asyik marah-marah dia, lepas tu kita asyik tak bagi dia masa untuk berehat dengan cukup kan. Jadi orang tak suka bekerja di tempat kita ni. Jadi orang akan keluar. Lepas tu orang baru masuk. Bila orang baru masuk, awak kena ajar balik. Faham tak? Awak kena ajar balik sistem. Okey, pertama buat apa, kedua buat apa. Jadi kos nak melatih pekerja tu, okey, itu adalah satu kos yang tersembunyi. Alright. Lepas tu kerugian masa, kos membaiki peralatan, tenaga kerja yang digunakan untuk urusan penyiasatan kemalangan, bla 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 bla. Panjang cerita. Okey. So kesimpulannya daripada benda kesan-kesan ni, jagalah keselamatan di tempat kerja korang. Faham? Korang ni mana tahu bakal-bakal bos kan? Okey. So mesti kena jaga keselamatan di tempat kerja. Okey. Boleh sampai situ. Okey. So kalau dalam buku teks ni dia tunjukkan contoh borang. Okey, borang macam mana nak mengesan kerosakan peralatan. Okey. So ni ada borang pertama, lepas tu borang kedua, borang pengesanan keadaan tidak selamat di tempat kerja. Okey, boleh guna borang ni kita semak supaya kita nak tahu tempat kerja kita tu selamat ataupun tidak. Okey. So ni peraturan keselamatan di tempat kerja. Ni kita cerita dekat sekolah.
Alright, peraturan am. Okey, masuk kena buat apa? Okey, kalau you dah biasa datang ke bengkel, okey, bengkel masa awak RBT dulu kan. So bendanya lebih kurang sama. Okey, masuk kena ada kebenaran guru, kena ada guru. Lepas tu dilarang membawa beg. Semua tak boleh bawa masuk beg kan. Bawa botol air pun tak boleh. Okey, buka tingkap, tak payahlah. Macam bengkel saya tu sebesar-besar alam, tingkap dah memang buka kan. Gunakan peralatan yang betul, cermat, okey, pastikan bekas mengandungi bahan beracun kimia, okey, tidak terdedah. Semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalikan di tempatnya. Okey, lepas tu peralatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar. Okey, kemalangan berlaku hendaklah dilaporkan segera. Catat segala kemalangan yang berlaku, bersihkan kebersihan tempat kerja kena jaga. Tutup semua suis, okay, kalau tinggalkan bengkel. Okay, tadi peraturan ni peraturan keselamatan am di bengkel lah, okay, di tempat kerja. Ini peraturan keselamatan diri. So nanti bila kita nak mula masak kan, kita doalah supaya COVID ni cepat settle sebab kita pun tak sabar nak masuk kitchen kan, awak nak masak kan. Okay, so inilah dia punya peraturan keselamatan diri. Okey, dilarang memakai barangan perhiasan. Okey, kadang ternampak juga okey pelajar pakai gelang-gelang, okey. Dia ingat cikgu tak nampak, okey. So gelang tak boleh pakai. Okey, lepas tu pakai pakaian yang sesuai. Okey. Kalau tidak kita selalunya akan okey, kita akan pakai uniform, okey, untuk memasak. Okey. So tak tahulah awak punya batch ni, okey, kita doa je semoga COVID ni settle, okey. Kemudian pakai pakaian yang sesuai. Lepas tu ikat rambut yang panjang untuk yang tak pakai tudung. Lepas tu fahami syarat untuk menggunakan sesuatu peralatan. Okay. Lepas tu jangan bermain. Awak nampak ni. Okay. Tak pernah berlaku lagi lah dalam sejarah saya mengajar dia main macam ni. Sebab kalau dia main macam ni memang kena lah kan. Okay. So setakat ni tak ada lagi yang buat perangai. Okay. Tak boleh main di tempat kerja. Dan apa tu yang last tu? Okay, cuci tangan sebelum dan selepas bekerja. Habis kelas untuk tajuk hari ini. Okay, ngam-ngam. Okay, 9:59. Alright, so mana Fatihah ada tak? Okay, yang lain ni yang tak buka kamera ni saya harap korang masih lagi ada. Okay, saya harap awak dengar apa yang saya sampaikan ni. Dan tak dapat banyak, hopefully ada juga sikit input yang awak dapat, yang pembelajaran di rumah ni. Saya harap sangat-sangat sebab awak ngantuk ya. Solehah ngantuk ke? Hilya? Ngantuk ya? Sian dia bangun awal Okay. So saya harap awak punya momentum nak belajar tu masih dapat dikekalkan. Okay, sebab you all form 5 tolong sedar. Hello. Sedar awak form 5 jadi SPM macam biasa. Okay, so hopefully you all on track lah. Tapi ni baru bulan 1 kan. Biasa bulan 1 macam tu lah, menguap kan. Lepas tu bulan 1, okay, kita tengok ujung-ujung nanti macam mana. Okay, tapi so far you all okay kan. Jadi cikgu harap kita teruskan, kita tengok macam mana doa COVID ni cepat okay. So itu saja. Okay, next kerja awak. Okay, untuk SRT ni, okay, cikgu akan bagi, awak kena buka Google Classroom kita dan saya akan forwardkan. Tak payahlah Google Classroom, cikgu hantar dekat Telegram sahaja sebab dia link untuk Google Form kan. You jawab je. Okay, jawab. Itu sajalah kot rasanya. Okay, cuma jawab apa yang cikgu tanya dalam Google Form tu. Boleh? Boleh. Okay. Boleh cikgu. Okay. So terima kasih kerana hadir. Sebelum tu, Cikgu Aizah ada nak cakap apa-apa? Okay, tak ada lah. Terima kasih lah semua yang hadir hari ni. Ya, kalau ikutkan kelas ni ada berapa? 18 yang hadir, tolak cikgu 2. Maksudnya 16 orang je lah pelajar hadir hari ni. Alhamdulillah lah yang 16 ni. Teruskan ya kelas kita yang lepas ni. Panggil lagi kawan-kawan yang tak dapat masuk tu, ajar dia orang macam mana nak masuk. Ya, supaya kita tidak ketinggalan kelas. Terpaksa dah kita kena belajar macam ni. Cikgu pun tak pandai juga tapi kena belajar. Ya, insyaAllah kita boleh. Okey. Kak Aizah,
cuba tekan button stop record dulu. Sebab kalau tak tekan ni dia hilang langsung. Macam tu je hilang. So Okay, akak stop. pergi stop record. Stop recording ya.